Baik, 170 bilion ringgit itu adalah yang tertinggi dalam sejarah apabila Malaysia berjaya meraih pelaburan daripada China. Itu adalah angka yang tertinggi dapat kita saksikan. Jadi apakah maknanya kepada Malaysia dan apakah langkah seterusnya apabila kita menerima komitmen yang agak besar daripada China ini? Dan sekarang ini sebelum kita meneruskan mengenai perbincangan ini, saya akan kongsikan data mengenai pelaburan antara Malaysia di manakah kedudukannya kita sekarang. Kita akan reflect balik untuk kedudukan ini pada suku tahun keempat 2022 adalah antara laporan yang dikongsikan oleh Jabatan Perakaan Malaysia iaitu DOSA. Dan seperti yang anda dapat lihat di hadapan saya ini adalah kedudukan pelaburan antara Malaysia iaitu Malaysia International Investment Position, di mana kalau anda teliti di sini terdapat setiap suku tahun 1, kedua, ketiga, keempat sebelum pandemik COVID-19 iaitu tahun 2019 hinggalah tahun 2022 tahun lepas. Di sini kalau kita dapat teliti sebelum pandemik COVID-19, kedudukan pelaburan antarabangsa Malaysia berada dalam jumlah negatif di sini kalau anda teliti. Namun pada waktu 2020 ia telah meningkat sedikit jumlah pelaburan antarabangsa Malaysia, sehinggalah kalau kita dapat teliti sehingga pada tahun lepas bagaimanakah pergerakan pelaburan antarabangsa Malaysia daripada suku pertama 2022 sehinggalah suku keempat 2022. Kita dapat teliti pada suku pertama, suku kedua, suku ketiga tahun lepas iaitu perkembangan yang meningkat iaitu menaik. Namun pada suku tahun keempat 2022 tahun lepas ia menurun sedikit dengan jumlah 63.0 bilion ringgit. Dan kalau kita nak lihat secara terperinci iaitu 63 bilion ringgit, dari manakah jumlah 63 bilion yang direkodkan oleh Malaysia ini? Kalau anda teliti di hadapan saya ini menunjukkan jumlah aset bersih dengan jumlah liability. Jumlah aset yang kita terima jumlahnya totalnya adalah sebanyak 2,226.7 bilion ringgit iaitu penurunan sedikit berbanding suku ketiga tahun lepas. Namun pada jumlah liability, jumlah hutang juga, namun jumlah hutang kita, liability kita menurun kepada 2,163.6 bilion ringgit. Dan kita ambil jumlah aset, kita tolak jumlah liability, kita mendapat aset bersih iaitu sebanyak 63.0 bilion ringgit. Namun jumlah ini mengalami penurunan berbanding suku ketiga tahun lepas. Dan kita nak lihat apakah negara utama untuk pelaburan langsung asing FDI. Pelaburan langsung asing ini bermakna iaitu Foreign Direct Investment. Kalau kita bercakap dalam bahasa Inggeris adalah 3 negara utama iaitu negara Singapura yang mencatatkan sebanyak 20.5% peningkatan. Diikuti juga dengan Amerika Syarikat sebanyak 11.5% dan juga Hong Kong 10.6%. Walaupun Hong Kong sepadannya baru sahaja dibuka, namun ia kekal antara negara utama top 3 dalam pelaburan langsung asing FDI ini. Dan kalau kita seterusnya, untuk kita lihat bagaimanakah sektor utama yang menyumbang kepada FDI ini adalah 3 sektor iaitu antara sektor utama, sektor pertama adalah pembuatan yang mencatatkan sebanyak 43.5% kepada 380.6 bilion ringgit iaitu antara sektor utama kepada penyumbang foreign direct investment kita. Yang kedua adalah aktiviti kewangan kita mencatatkan 23.5%, diikuti juga dengan perdagangan borong dan runcit iaitu wholesale and trade retail sebanyak 6.1%. Dan apabila kita bercakap FDI, sudah tentu kita akan bercakap mengenai DIA kita iaitu Direct Investment Abroad. Di 3 negara utama iaitu memberi sumbangan kepada DIA kita adalah yang pertama kita jatuh kepada negara Singapura sebanyak 21.1%, diikuti juga negara kedua Indonesia sebanyak 10.5% dan Belanda sebanyak 6.5%. Dan apakah sektor utama yang memberi sumbangan tertinggi kepada DIA itu iaitu aktiviti kewangan. Kalau sebentar tadi kita melihat pembuatan adalah nombor 1 dalam sektor FDI kita, tapi untuk sektor DIA, aktiviti kewangan adalah yang penyumbang tertinggi iaitu memberi sebanyak 41.6%, diikuti juga dengan perlombongan dan perkuaran sebanyak 12.6% kepada 76.0 bilion ringgit. Dan yang ketiga untuk DIA, sektor utama DIA adalah untuk pembuatan yang hampir mencecah 10%. Dan apabila kita reflect balik kedudukan antarabangsa kita untuk suku tahun keempat, walaupun ia mengalami penurunan, tapi dengan Malaysia telah meraih iaitu jumlah angka terbaru daripada China dengan pelaburan sebanyak 170 bilion ringgit, sudah tentu kita mahu lihat apakah langkah seterusnya yang perlu dilakukan
untuk Malaysia. Jadi saya akan bawakan tetamu khas kita yang berada di Google Meet untuk mengulas lanjut mengenai perkara ini adalah pengurus dana Value Partners Malaysia merupakan Kamal Mustaza. Kamal, terima kasih kerana sudi bersama kami pada pagi ini. Sudah tentu ini adalah angka baharu, angka tertinggi yang Malaysia terima dari Malaysia. Sudah tentu ramai yang mahu memahami apakah maknanya untuk Malaysia. Ini sudah menunjukkan bahawa keyakinan dan kerjasama dari China sudah meningkat kepada Malaysia. Jadi yang ramai ingin tahu di luar sana, apakah langkah seterusnya? Baiklah, terima kasih Nina. Jadi sudah pasti pengumuman ini memberikan makna yang sangat besar kepada Malaysia, terutamanya dalam sektor-sektor yang baru saja diumumkan seperti sektor perumahan, pembinaan, pendidikan, teknologi, pertanian serta tenaga. Selain daripada itu, kita perlu ingat bahawa tahun 2020 tahun di mana even IMF dan World Bank menjangkakan akan berlaku kelembapan, terutamanya di negara-negara barat dan negara-negara maju yang lebih terdedah dan disebabkan oleh isu-isu seperti inflasi yang tinggi dan peningkatan kadar faedah yang juga agak agresif. Manakala kalau nak dilihat sebelah timur ini pula, China baru saja keluar dari polisi sifar COVID pada awal tahun ini dan mereka baru saja umumkan target GDP growth of 5%. Jadi kalau nak ikutkan, sememangnya China berada di posisi yang lebih baik berbanding apa yang kita lihat di negara-negara barat. Jadi pengumuman komitmen pelaburan 170 bilion ini sememangnya dijangka adalah komitmen yang berkualiti tinggi dan ianya amat penting dalam memacu negara Malaysia menuju ke arah negara berpendapatan tinggi. Baik, antara sektor-sektor yang saya kongsikan sebentar tadi, setelah kita mendapat jumlah ini, apakah sektor-sektor ataupun industri utama yang perlu kita beri perhatian pada ketika ini? Jadi mengikut pandangan saya, kita semestinya harus memanfaatkan kelebihan daya saing yang kita ada, terutamanya dalam sektor pembuatan, specifically elektrik dan elektronik, untuk terus memacu di sektor untuk scale up even further, dan juga untuk fokus kepada high value kind of investment. Selain daripada itu, Malaysia juga patut mengambil peluang ini untuk memberikan tumpuan terhadap sektor-sektor berkaitan teknologi, tenaga hijau dan tenaga boleh diperbaharui, memandangkan China juga merupakan one of the leading player in the space. Jadi sudah tentu kita boleh mendapat manfaat dari knowledge transfer, technical transfer, selain daripada membuka peluang pekerjaan baru serta merangsang ekonomi daripada sektor-sektor ini. Tambahan lagi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim juga untuk gesa perniagaan Malaysia di luar negara untuk membantu balik tolong bina semula ekonomi di tanah air ini dengan mempromosi dan memudahkan lebih banyak pelaburan ke dalam negara. Kalau kita nak faham lebih jelas bagaimana kita boleh laksanakan perkara ini daripada perniagaan dari luar negara, daripada kerajaan sehinggalah ke polisi. Jadi kalau nak ikutkan, kita daripada apa yang dikatakan oleh Perdana Menteri, jadi terdapat dua komponen yang penting lah. Satu, agensi-agensi kerajaan itu sendiri, dan selain daripada itu macam perniagaan Malaysia di luar negara lah. Jadi agensi-agensi kerajaan itu sendiri perlu bekerjasama dengan perniagaan Malaysia di luar. Jadi mereka perlu bertindak sebagai pemudah cara, manakala perniagaan di luar boleh bertindak sebagai jambatan yang menghubungkan other multinational companies to actually encourage them untuk melabur di negara kita Malaysia. Selain kalau kita nak lihat cukai sebagai instrumen untuk menjana pendapatan negara, namun ia belum boleh dilaksanakan seperti yang Perdana Menteri cakapkan sebelum ini kerana isu gaji dan keadaan ekonomi yang tidak mengizinkan untuk pelaksanaan cukai ini. Jadi bagaimana kita boleh faham menjana pendapatan negara daripada konteks pelaburan antarabangsa ini? Jadi kalau kita bercakap soal FDI ini, sudah pasti ianya lebih tertumpu kepada mengenai macam multiplier effect, di mana kita mengharapkan bahawa suntikan FDI akan membawa kepada peningkatan yang lebih besar terhadap pendapatan negara. Jadi dengan suntikan FDI ini, ianya akan mampu membantu menjana pendapatan terhadap syarikat tempatan di samping membuka peluang pekerjaan, dan hasil daripada kedua-dua ini
akan macam trickle down to the economy as a whole, di mana at the end of the day kerajaan akan dapat menjana pendapatan yang lebih tinggi melalui cukai yang sedia ada. Kalau kita nak lihat, ada yang mengata kita dah secure big investment daripada China, tapi ada juga dengan isu ataupun perbincangan yang mengatakan Rusia, China, Iran, Saudi Arabia akan beralih dari dolar Amerika dan bertukar kepada Chinese yuan. Bagaimanakah pandangan Kamal tentang perkara ini? Jadi kalau kita nak ikutkan soal de-dollarization ni sudah pun mula kedengaran sejak tahun 2004 lagi. Tapi kalau kita nak dilihat sejak 4-5 tahun kebelakangan ini, ianya semakin mendapat support daripada secara mainstreamnya lah. Jadi kalau apa yang saya nampak, dunia kita kini bergerak moving away from the world yang didominasi oleh satu kuasa besar, dan tapi kita menuju kepada dunia yang multipolar, di mana negara-negara besar yang sama ada yang mempunyai komoditi seperti Russia, Saudi Arabia dan Iran, maupun negara-negara yang mempunyai jumlah populasi yang tinggi seperti China dan India. Saya anggap negara-negara ini akan cuba to become a leading player in the global economy as well. Jadi sememangnya ini akan memberikan impak negatif terhadap penggunaan dolar, dan kalau kita lihat 2-3 minggu kebelakangan ini pun terdapat beberapa pengumuman seperti macam the first settlement in the LNG trade between UAE dengan China was done in yuan, and at the same time tak silap saya 2 hari lepas kita dengar bahawa Malaysia dan India juga akan mula consider Indian rupee as part of the settlement apart from the dollar. Jadi memang sememangnya kita dapat lihat banyak perubahan yang sedang berlaku. Namun begitu saya menjangkakan ianya akan mengambil masa yang agak panjang for de-dollarization to happen. Jadi itu sajalah. Sememangnya kita nampak ada peralihan daripada dolar ke currency lain, tapi tak ada one single currency yang akan dominate one another lah going into the future. Yeah. Baik, terima kasih. Sudah tentu 170 bilion ringgit ini bukanlah angka yang kecil. Kita sudah pun mendapat kepercayaan untuk memberi fokus kepada pembangunan negara, ekonomi, dan ini melalui perjanjian ini daripada hasil 19 memorandum MOU persefahaman yang dimeterai oleh China, oleh syarikat China dan juga Malaysia, dan kita harus memanfaatkannya sebaik mungkin dan harus merancang sebaik mungkin, kerana walaupun kita sudah secure 170 bilion ringgit, sudah tentu kemungkinan kita akan ada cabaran yang perlu kita hadapi. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Kamal Mustaza, merupakan pengurus dana Value Partners Malaysia, dan semuanya akan kami rangkumkan dalam astrawani.com dan semua platform digital Astrawani. Niaga Wani akan berhenti rehat seketika, kita kembali selepas ini.